Kekeliruan mengenai kedudukan JAKIM yang dikatakan kini berada di bawah bidang kuasa Majlis Raja-Raja antara yang menjadi tumpuan sidang Dewan Rakyat. Jadi untuk membincangnya langsung bersama Mohan Cina Sami di Parlimen. Silakan. Baik Miza, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM masih kekal di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM. Kenyataan dibuat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama, Datuk Idris Ahmad susulan kekeliruan yang mengatakan bahawa JAKIM kini diletakkan di bawah bidang kuasa Majlis Raja-Raja. Kekeliruan itu timbul selepas mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-258 yang berlangsung minggu lalu berkenan memilih Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam MKI pertama dalam kalangan Raja-Raja bagi tempoh 2 tahun. Bagaimanapun, JAKIM dan MKI adalah dua entiti yang berbeza. Justru JAKIM tetap di bawah JPM. Majlis Raja-Raja dalam persidangan yang ke-81 pada 17 Oktober 1968 telah berkenan menubuhkan sebuah badan bagi melaras pentadbiran agama Islam antara negeri-negeri. Badan ini telah dirasmikan penubuhannya pada 1 Julai 1969 dan kini ia dikenali sebagai Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI. Selari dengan penubuhannya, maka waktu itu sebuah unit di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM telah diwujudkan bagi melaksanakan tugas-tugas keurustiaan MKI berpandukan peraturan MKI yang telah diperkenan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 1 Februari 1974, unit tersebut yang menjadi urusserta MKI telah dinaik taraf menjadi bahagian agama JPM dan kemudiannya ditransformasi menjadi sebuah jabatan dikenali sebagai JAKIM pada 1 Januari 1997. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Kuala Kerai Abdul Latif Abdul Rahman. Baik, Dewan turut dimaklumkan sejak 2014 hingga 28 Februari 2022, jumlah pinjaman yang telah dibayar SRC International kepada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP adalah sebanyak 314.72 juta ringgit, manakala jumlah yang dibayar oleh kerajaan adalah 4.744 bilion ringgit. Ini menjadikan jumlah keseluruhan pembayaran semula pinjaman kepada KWAP 5.059 bilion ringgit. Jawapan bertulis Menteri Kewangan itu dibacakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad. Jumlah ini adalah termasuk bayaran prinsipal, keuntungan, ta'wid yakni ganti rugi kepada peminjam akibat daripada kelewatan. Pembayaran terakhir bagi pembiayaan daripada kuap tersebut telah dijadualkan pada 28 Mac 2022 yang berjumlah 610.22 juta. Kesemua pembayaran dilakukan oleh kerajaan adalah daripada sumber keuangan kerajaan. Terima kasih Menteri. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Padang Serai M. Kerupaya. SRC International merupakan anak syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB sebelum diambil alih Menteri Kewangan diperbadankan pada 14 Februari 2012. KWAP pula ditubuhkan pada 1 Mac 2007 di bawah Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007 menggantikan Akta Kumpulan Wang Amanah Pencen 1991. Baik, sejak 2018 hingga 15 Februari 2022, 208 kematian dalam tahanan depo imigresen direkodkan. 25 daripadanya disebabkan COVID-19. Punca kematian lain antaranya disebabkan jangkitan paru-paru, demam denggi dan komplikasi jantung. Pelbagai inisiatif dilaksana Kementerian Dalam Negeri bagi menjamin keselamatan dan kesihatan tahanan di depo imigresen. Antaranya ialah menempatkan penolong pegawai perubatan di depo imigresen di seluruh negara bagi memberikan rawatan awal kepada tahanan. Yang ketiga, untuk kes akut dan juga kecemasan, penolong pegawai perubatan grade U29-32 dan pegawai imigresen di depo imigresen akan menghantar pengundi terjejas ke pusat kesihatan daerah atau klinik kesihatan terdekat. Ini dibuat mengikut prosedur operasi standard yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang keempat, semua penyakit berjangkit akan dimaklumkan kepada pejabat kesihatan daerah kesihatan yang terdekat
Jika terdapat wabak, Pejabat Kesihatan Daerah yang terdekat akan menghantar satu pasukan menyiasat, mengawal dan menguruskan wabak tersebut. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Pengarang Datuk Seri Azalina Osman Said. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 petang dan akan menyambung semula sesi penggulungan perbahasan titah raja. Dan sebentar tadi, penggulungan perbahasan hari ini dimulakan oleh Kementerian Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang dibacakan oleh menterinya sendiri iaitu Tan Sri Anwar Musa. Sekian saja laporan saya dari Parlimen, kembali ke Miza. Baik, terima kasih Mohan langsung dari Parlimen. Baik, laporan seterusnya, warga emas dinasihat mendapatkan vaksin dan juga dos penggalak COVID-19 sebagai pelindung diri terutama menjelang Ramadan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menerusi ucapan di Twitter berkata, pengambilan suntikan itu amat penting kerana ketika Ramadan ini, ramai warga emas dijangka ke masjid untuk menunaikan solat sunat tarawih. Dalam ucapan ini juga, Khairy turut memaklumkan 105 kematian COVID-19 dilaporkan semalam dan warga emas yang tiada vaksinasi atau dos penggalak adalah golongan yang amat berisiko tinggi. Kapasiti hospital atau unit rawatan rapi ICU terkawal. Berdasarkan graf dalam ucapan ini, data bagi setiap 100,000 populasi mengikut status vaksinasi semalam menunjukkan kematian tertinggi. Dicatatkan golongan yang tidak divaksinasi bagi setiap peringkat umur.